عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kita menyambung kembali kuliah tafsir ini Manusia ayat 112 hingga berikutnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. Maksudnya, dalam siapa yang mengerjakan kebaikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak perlu bimbang akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula bimbang pengurangan haknya. Demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menjelaskan berulang-ulang dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran kepada mereka. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Pada kuliah lalu, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, telah bincangkan bagaimana larangan Allah SWT, peringatan terhadap perbuatan zalim kepada orang lain. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah bersabda, Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kamu kepada perbuatan kezaliman, kerana kezaliman adalah satu kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Muslim ini, tuan-tuan. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang lain yang juga sahih riwayat Bukhari Muslim, wa izzati wa jalali la yujawizuni yaumal qiyamati zulmu zalimin. Maksudnya, Allah telah berfirman, demi kemuliaanku, demi keagunganku, tidak akan terlepas daripadaku di hari kiamat ini kezaliman seorang yang telah zalim. Itu berkaitan dengan ayat yang ke-111 yang telah kita bincangkan tentang kedudukan mereka yang ingkar, yang sombong di dunia dahulu. Hati mereka ni dipenuhi dengan rasa takabur yang melampau-lampau hingga menzalimi orang lain, menghukum orang lain dengan cara yang sewenang-wenangnya, mengikut hawa nafsunya. Maka ke akhirat kelak tempatnya tiada di sisi Allah SWT. Allah tidak akan pandang mereka, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian datang, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Dan sesiapa yang mengerjakan kebaikan dalam keadaan dia beriman, maka dia tidak perlu bimbang perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula bimbang pengurangan haknya. Jadi sesudah Allah Subhanahu wa taala memberi khabar yang menakutkan, mengerikan, maka dalam ayat ini Allah memberi ingat bahawasanya orang yang masih hidupnya dulu beramal dengan amal yang saleh, perbuatan dengan usaha yang baik, yang timbul dengan sebab iman, ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beramal untuk menunjuk kepada orang lain. Orang ini mengharapkan daripada Allah SWT balasan yang sempurna di akhir akhirat kelak, maka dia tidak akan merasa takut. Dia tidak usah merasa cemas, bimbang bahawa dia akan dianiaya, kerana Allah SWT ni tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Fama rabbuka bidhallamin lil abid. Allah SWT tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak ada kepentingan sehingga melakukan aniaya kepada orang lain. Haknya tidak akan terambil sama sekali, dikurangi ataupun dimungkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjanjian. Ini telah kita bincangkan dalam surah Az-Zalzalah, melalui tafsir juz amma yang lalu,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang beramal walau sebesar zarah sekalipun kebaikan itu, maka pasti dilihat Allah. Dan siapa yang beramal walau sebesar zarah sekalipun kejahatan, maka pasti akan dilihatnya. Dia pasti mengetahui tentang keadilan Allah SWT di akhirat kelak. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, fala yakhafu zulman wala hadma, dia tidak perlu takut dizalimi ataupun dikurangkan haknya. Para ulama, bagi contohnya Ibn Jauzi menjelaskan tafsirnya Zadil Masir tentang maksud zulman wala hadma ni ada beberapa pandangan. Sebenarnya hadam itu, kalau kita belajar bahasa Arab, hadam sebagai contohnya, kalau kita perhatikan dalam kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, hadam ini maksudnya iaitu menghancurkan. Perkataan Melayu pun mengambil menghadamkan makanan. Asalnya di perkataan bahasa Arab, hadam. Hadam ini merujuk kepada menghancurkan. Al-hadmu ni maknanya syadkhu ma fihi rakhawa, khadamtuhu fankhadama. Nanti kita lihat dalam surah yang lain Allah SWT gunakan, telah pun kita bincangkan dahulu surah Syu'ara, wa nakhlin tal'uha hadim. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini, fala yakhafu zulma wala hadma, kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Jauzi, ada beberapa perkara yang dirujuk pandangan para ahli tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari, maksudnya la yakhafu ayyuzlam fayuzad fi sayyiati, dia tak perlu zalim, ditakuti akan ditambah pula keburukan yang pernah dilakukan di dunia. Macam kita kat dunia ni takut tuan-tuan, simpan duit dalam bank tiba-tiba kurang pula. Pandai-pandai je bank ni mengurangkan hak kita kan tuan-tuan, alihkan ke tempat lain. Bila kita tanya, oh minta maaf, yang awal dulu banyak betul, tapi sebenarnya itu yang kami silap masukkan. Ya Allah, boleh kredit debit pun salah dalam akaun kat dunia ni tuan-tuan. Itu kat dunia punya pertimbangan. Kalau pergi ke hospital lagi kita bimbang, patut kuantiti yang ada dalam bacaan air kencing itu setakat berapa potasiumnya, tiba-tiba dibaca lebih pula. Dah tak pasal-pasal kena operation pula tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Lebih menakutkan lagi pergi ke hospital tanpa layanan yang sebaiknya, termasuk darah yang tak sepatutnya pula dalam tubuh. Macam-macam di dunia ni tuan-tuan. Takut tuan-tuan, berada di mana-mana pun sebab takut kita. Sama ada hak kita ni terambil ataupun dikurangkan, dizalimi ataupun dikurangkan. Takut. Hadam ni maknanya menghancurkan, dihancurkan. Apa yang telah kita amalkan tiba-tiba tidak dikira oleh Allah SWT. Takut. Tadi pandangan pertama mengatakan la yakhafu ayyuzlam fayuzad fi sayyiati wala ayyuhdam min hasanati. Takut ditambah pula keburukan yang tak pernah dibuat tiba-tiba ada dalam akaun, ataupun dihancurkan apa yang baik tak dikira. Ini merupakan pandangan Ibn Abi Talha daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pandangan kedua, la yakhafu ayyuzlam fayuzad min zanbi ghairi. Jangan takut dosa orang lain pula dipikul oleh kita. Dosa anak-anak yang di dunia dahulu kita tak pernah merencanakannya untuk jadi jahat, tiba-tiba dorongan untuk jadi jahat itu berkembang dalam potensi dirinya, kita pula kena tanggung dosanya. Tidak tuan-tuan, kalau kita tidak merencanakan perkara itu tak dikira. La taziru waziratun wizra ukhra. Nanti kita akan bincangkan bagaimana maksud ayat seorang tidak akan dipikulkan dengan kesalahan orang lain. Ini merupakan pandangan kata ada. Manakala yuhdam itu, yuhdam min sayyiati, sama dengan yuhdam min hasanati. Pandangan sama dengan Ibn Abbas, iaitu kebaikannya pula dihancurkan, tidak dikira, diluputkan, dilupuskan. Tidak timbul benda seperti itu. Yang ketiga, Allah yakhaf ayu akhas bima lam ya'mal. Takut ke akhirat besok dikira apa yang kita tidak pernah melakukannya. Wala yuntaqas min amalihi salih. Kata Al-Dhahab, tidak boleh dikurangkan amal salihnya, sama dengan pandangan Ibn Abbas yang pertama. Yang keempat, la yakhafu an la yujza bi'amalihi wala an yunqas min haqqi. Yang keempat, bimbang kalau seorang itu masih takut dia tidak dibalas dengan keamalannya, tapi dengan amalan orang lain pula, ataupun dikurangkan daripada hak-hak kebaikannya. Ini merupakan pandangan Ibn Zaid. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, Al-Hadam ini di surah bahasa Arab lain kata para ulama lughah, contohnya Kamus Al-Farid, Kamus Al-Aziz, An-Naqsu. Naqas, makna naqas ini makna dikurangkan. Sebab orang Arab kalau menyatakan seorang mengambil haknya, hadam tahti, kamu ambil hak aku, kamu telah merampas hak aku. Jadi ini penggunaan yang digunakan dalam Al-Quran Al-Karim. Kita dalam hidup ni kadang-kadang bersikap
sederhanalah dalam benci orang, tuan-tuan. Kebaikan orang jangan dilupakan, seolah tidak ada kebaikan padanya. Ini pertimbangan dunia, wajar untuk kita ceritakan, terutamanya di kalangan para ustaz. Mesti ada semangat, maafkan, berlapang dada terhadap perbezaan pandangan yang berlaku. Kan Allah SWT danya kita. Kalau Allah kehendaki, manusia ini menjadi satu. Kalau Allah SWT kehendaki, wala yazaluna mukhtalifin. Allah jadikanlah ja'alan nasa ummatan wahidah. Manusia boleh jadi satu umat. Yang sikit-sikit je kita nak berperang dengan orang lain. Tuan-tuan, Nabi pengajaran kisah yang berlaku di Mesir berapa ratus tahun dahulu, di antara seorang ulama yang terkemuka bernama Ibn Daqiq Al-Aid dengan Ibn binti Al-A'az. Kerana perkara-perkara tertentu yang berlaku di antara mereka telah pun menyebabkan timbulnya kebencian dan konflik yang sangat panas. Tuan-tuan, pada satu hari berlakulah satu havoc yang menimpa para ulama di Mesir, iaitu ramai tidak setuju dengan pandangan Ibn binti Al-A'az. Lalu semua menurunkan tanda tangan, tanda tak setuju dengan Ibn binti Al-A'az. Dan petition ini kalau dihantar kepada raja, semua ulama sokong, maka dia akan dihukum penjara atau bunuh kerana pandangan yang beza daripada pandangan orang lain. Dan kita nak cerita hak di dunia lah, tuan-tuan. Seringkali kita merasakan tidak dapat pertimbangan yang wajar daripada orang lain. Kan hadis yang terakhir dalam laporan dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari menerusi kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Saudara, sayangilah orang yang sepatutnya itu sekadarnya, kerana kita takut satu masa nanti dia akan jadi orang yang paling kita benci. Dan bencilah seseorang itu yang kita benci itu sekadarnya belaka, kerana mungkin satu hari nanti dia bertukar menjadi orang yang paling kita cinta. Itu hadis mengakhiri kitab Al-Adabul Mufrad. Setengah mengatakan ini merupakan asar yang mauquf kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Ibn Daqiq menjadi tokoh terakhir yang akan menerima surat tersebut. Tanda tangannya penting. Kalau dia tanda tangan surat tersebut, maka Ibn binti Al-A'az yang selama ni musuhinya akan dijatuhkan hukuman mati. Bila menerima surat ni, tuan-tuan, lihat, ni seorang alim yang bersifat samih, memaafkan orang lain atas kesilapan yang tak disengajakannya. Bukan sikit-sikit nak perang, tuan-tuan, ini mulia Allah sekalian. Ibn Daqiq Al-Aid ni baca surat ni dengan teliti, masa yang lama untuk memahami apa yang terdapat dalamnya. Semua tokoh ulama yang ada bersama-sama menggesanya. Segeralah menandatangani surat ni, wahai Ibn Daqiq Al-Aid, tanda tanganmu penting. Maka kalau kamu tanda tangan, si musuh kamu tu akan dijatuhkan hukuman bunuh, mati. Tapi tidak mengendahkan permintaan mereka, Ibn Daqiq ini membaca, tuan-tuan, dengan penuh khusyuk. Selesai membaca surat tersebut, Ibn Daqiq mengangkat kepalanya dan berkata, tidak halal bagiku untuk menandatangani surat ini, kerana ia akan menyebabkan melayangnya nyawa seorang Muslim. Ya Allah, kata-katanya sangat mengejutkan semua, tuan-tuan. Semua orang tak menyangka sifat yang ditampilkan oleh Ibn Daqiq ini terhadap orang yang sangat membenci dan memusuhinya. Walhal kalau dia tanda tangan di situ, maka Ibn binti Al-A'az, ulama yang memusuhi ini, akan dijatuhkan hukuman mati. Tuan-tuan, lalu seorang merayu kepadanya dan berkata kepadanya, tuan, lakukanlah demi paduka sultan ataupun wazir. Bila mendengar kata-kata tersebut, Ibn Daqiq menjadi sangat marah. Beliau berkata, aku tidak akan turut serta membunuh seorang Muslim. Nampak tak, tuan-tuan? Sebenarnya setiap kita ni berada di antara dua golongan manusia, antara kekasih yang sangat cinta kepada kita dan musuh yang sangat meluat menengok kita. Hati kita tentulah masa dekat kepada orang yang cinta kepada kita, terasa jauh daripada orang yang berbeza pandangan dengan kita. Namun tahu tak, tuan-tuan, apa garis panduan cinta dan benci yang mesti kita ikut sebagai seorang Muslim? Sungguhnya Islam bukan hanya mengajar kita etika berkawan, tapi juga mengajar kita etika dalam berlawan. Etika berkawan, etika berlawan, semua ada dalam Islam, tuan-tuan. Prinsip yang terpenting dalam kedua-dua perkara ni adalah keadilan. Moderate lah, tuan-tuan. Islam melarang kita ni melampau dalam mencinta dan melampau dalam membenci, sehingga menyebabkan mata hati kita buta daripada melihat kebenaran. Nanti ada peluang kita bincang dengan surah Al-Ma'idah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan hal ini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang beriman, hendaklah kau ni menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu golongan menyebabkan kamu, mendorong kamu untuk melakukan tidak adil. Berlaku adil lah, keadaan adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Jadi tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, ini dalam kes dunia yang kita nak kaitkan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini, fala yakhafu zulman wala hadma. Ke akhirat kita tak perlu bimbang kalau ada orang yang musuh kita pun tak penting, tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, kerana pelayan di sisi Allah, pelayan yang sangat tepat, lebih tepat daripada timbang emas yang digunakan untuk menimbang bahan yang begitu ringan, mengeluarkan tanda harga yang tertentu. Di akhirat besok Allah Subhanahu Wa Taala punya timbang yang sangat adil, tidak perlu dibimbangi oleh sesiapa pun. Walaupun di dunia kadang-kadang kita dihantui oleh rasa tidak senang kepada orang lain, buat keputusan yang tidak sepatutnya. Allah merahmati kita, berikan kepada kita kelapangan fikiran dan lapangan dada dalam perbezaan pandangan yang berlaku. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat berikut dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.